Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di video PDPR Anjuran PBD Kuala Kangsar bersama saya Ustaz Muhammad Kamaruzaman bin Mat daripada SMK Tun Perak Kuala Kangsar. Adik-adik yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama belajar bersama saya subjek pendidikan Islam KSSM tingkatan 5 dalam bidang akidah, pelajaran yang ke-9, unit 1, iaitu tajuk dia Ar-Raqib. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi. Untuk tajuk ini, adik-adik boleh bersedia dengan buku teks pendidikan Islam KSSM dan boleh buka muka surat 74 hingga 75. Baiklah adik-adik pelajar yang dikasihi sekalian, untuk pertamanya marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajaran bagi tajuk yang kita akan belajar pada kali ini. Objektif yang pertama iaitu menyatakan maksud Ar-Raqib. Objektif yang kedua menyatakan dalil naqli Ar-Raqib. Dalil naqli terbahagi pada dua, iaitu ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang ketiga, menghuraikan bukti Ar-Raqib serta menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Jadi, kita terus kepada objektif pembelajaran yang pertama, iaitu maksud Ar-Raqib. Maksud Ar-Raqib ialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Jadi adik-adik pelajar, kita fahami bahawa Ar-Raqib ini ialah bermaksud Allah Maha mengawasi semua perbuatan, tindak tanduk, perlakuan dan juga keadaan manusia dan makhluk-makhluk lain, semua makhluk. Seterusnya marilah kita lihat kepada objektif pembelajaran yang kedua, iaitu dalil naqli, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Raqib. Untuk yang pertama kita lihat kepada dalil naqli daripada ayat Al-Quran dahulu. Daripada surah Al-Maidah ayat 117. Nah, anak pelajar boleh lihat kepada buku teks. Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, ayat Al-Quran ini adalah merupakan kisah daripada Nabi Isa AS, di mana apabila tiba masa baginda ini telah tamat tempohnya sebagai seorang rasul, yakni beliau akan diangkat ke langit, maka beliau mengucapkan seperti dalam maksud ayat ini, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Iaitu apa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa, yakni Allah akan menjadi saksi kepada kaumnya, dan Allah yang akan mengawasi keadaan kaumnya, sebab Nabi Isa sudah tidak ada di dunia. Kita lihat pula kepada dalil naqli yang kedua, iaitu daripada hadis Nabi SAW. Jadi semua boleh lihat buku teks, rujuk di dalam buku teks anda semua. Daripada Abdullah bin As-Samad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
afdhalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim. Maksudnya, iman yang paling afdal bahawa engkau mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala bersamamu walau di mana pun engkau berada. Lihat adik-adik, maksud hadis sini ialah paling baik iman seorang itu jika sekiranya dalam hatinya itu dia sentiasa sedar dan sentiasa mengetahui bahawa Allah bersama-sama walau di mana saja dia berada. Dalam hatinya sentiasa dia ingat bahawa Allah sentiasa bersamanya walau di mana saja dia berada. Itu adalah sebaik-baik iman. Seterusnya kita akan lihat kepada objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu tentang bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Raqib. Bukti-bukti ini kita akan ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Bukti yang pertama iaitu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Kita lihat kepada surah Al-Ahzab ayat 52. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Daripada maksud ayat ini kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sama ada perkara dosa ataupun perkara-perkara pahala. Sama ada manusia patuh kepada perintahnya ataupun sentiasa melakukan larangannya, semuanya akan diawasi oleh Allah dan seterusnya akan dibalas olehnya. Bukti yang kedua pula ialah iaitu dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kamu. Dapat kita faham daripada ayat ini, Allah sentiasa mengawasi manusia. Apa yang mereka lakukan antara hubungan sesama manusia, sama ada mereka melakukan kejahatan sesama manusia ataupun melakukan kebaikan, semuanya adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ayat ini kita akan merasa gerun, kita akan merasa berhati-hati, takut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kerana kita tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi kita walau di mana saja kita berada. Seterusnya adik-adik, kita akan lihat kepada spektrum ilmu. Spektrum ilmu ini ialah macam kesimpulan apa yang telah kita belajar dalam tajuk ini. Spektrum ilmu dalam tajuk ini iaitu keimanan kepada sifat Ar-Raqib akan menjadikan seorang hamba yang pertama sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir dan batin. Yang kedua, sentiasa berusaha melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya kerana merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasinya. Syair Arab ada menyatakan, jika suatu hari kamu sedang bersendirian, maka janganlah kamu berkata aku sendirian, akan tetapi katakanlah ada Allah mengawasiku, dan janganlah sesekali kamu menyangka bahawa Dia akan lalai sesaat pun. Jadi untuk tajuk ini sekadar itu saja yang dapat Ustaz berkongsi. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk semua pelajar.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.